Daripada Mekah ke Madinah, Nabi bentuk 8 golongan ini. 8 golongan inilah penjaga ummah. Selagi mana 8 golongan ini kuat, ummah tidak akan tombang. Itu yang berlaku pada kurun ke-12, kurun ke-15, kurun ke-19. Kenapa operasi menggospelkan tanah-tanah Nusantara ni, tanah-tanah timur tidak berjaya? Sebab 8 golongan ini kuat. Okey. Ketika Rasulullah SAW wafat, 8 golongan ini tetap jaga ummah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, Khulafa Rashidin, 8 golongan ini menjaga ummah juga. Selepas habis Sayyidina Ali digantikan dengan kerajaan Bani Umayyah. 8 golongan ini juga kuat. 132 Hijrah, 8 golongan ini terpecah, tuan-tuan sekalian. 132 Hijrah, apabila pemimpin tidak bijaksana, apabila ulamanya mengampu, apabila pekerjanya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila solihin, doa orang soleh ini terpisah. Orang soleh waktu itu zikir sendiri-sendiri di bukit-bukit dan di gua-gua. Apabila pendakwah tidak hebat, apabila orang kayanya nafsi-nafsi sendiri-sendiri, wanita rosak, ummah pecah, tuan-tuan sekalian. Maka 1932 ada satu orang bernama Abu Sofah. Dia gabungkan balik 8 golongan ini dan berjaya menubuhkan kerajaan Bani Abbasiyah. Umayyah digantikan kerajaan Bani Abbasiyah 130 Hijrah. Berlalu kerajaan Abbasiyah, sampai itu masa pecah 8 golongan ini juga. Habis kerajaan Bani Abbasiyah. Ketika itu ada satu orang namanya Utsman Al-Ghazi, pengasas kepada kerajaan Bani Utsmaniyah. Gabungkan 8 golongan, maka dapat membina kerajaan Bani Utsmaniyah. 1924, tuan-tuan sekalian, apa jadi pada kerajaan Bani Utsmaniyah? Dihapuskan bersejarah umat Islam. Kalau kita tengok 1924 apa jadi? 8 golongan ini terpecah. Suatu hari ini, tuan-tuan sekalian, apabila bicara mengenai bagaimana kita nak kuatkan umat Islam, kita kena cari 8 golongan ini. Siapa 8 golongan ini? Kita semua ni. Kita semua adalah 8 golongan ini. Kan? Depan saya mungkin ada pemimpin. So pemimpin betul-betul ikhlas kerana Allah. Mungkin ada golongan ustaz-ustaz, kan? Golongan kedua, maka didik masyarakat betul-betul. Depan saya mungkin ada golongan yang ketiga, para amilin yang bawa ekonomi Islam, pendidikan Islam, kesenian Islam, bangunkan dengan bidang masing-masing. Mungkin ada golongan keempat, golongan syuhada, itu polis dan tentera lah sekarang. Golongan kelima, orang-orang soleh. Orang-orang soleh ahli masjid, doakan ummah juga, doakan ummah. Golongan pendakwah, dakwah betul-betul. Golongan orang yang berharta, berniaga betul-betul, infakkan balik harta. Masalah sekarang kadang-kadang sebahagian ustaz, sebahagian ni kat Baghdad dan kat sini kan, dia berdakwah, dia nak ajak orang jadi macam diri dia. Dah, tinggalkanlah dunia kamu semua, jom duduk masjid semata-mata. Sepatutnya kita semua ada bidang masing-masing, kan? Ada orang yang berdakwah kepada artis, nak biar artis jadi ustaz. Artis ada bidang dia, dia boleh berdakwah dengan bidang seni dia. Jangan tinggalkan bidang dia. Saya pernah jumpa satu orang ahli perniagaan yang berjaya tau. Memang ahli berjaya. Dia dengar kuliah-kuliah ni, dia jumpa saya, kata, ustaz, saya nak berhenti berniaga lah ustaz. Saya nak duduk masjid baca Quran lah. Bagus, saya kata. Tapi lagi bagus, kekalkan dalam bidang tuan. Sebab tuan ada bidang tuan. Tuan ada bidang golongan ke-7. Harta para aghnia, harta orang kaya. Niaga betul-betul infak. Niaga betul-betul maknanya sedekahkan. Niaga betul-betul buat. Ada bidang kita, ada bidang kita masing-masing. So hari ini, bila kita bicara macam mana bangunkan Islam, dekat mana-mana pun, cari 8 golongan ini, satukan. Dan kita semua adalah 8 golongan ini. Kita semua ada tugas. Dan mungkin satu orang memegang 2-3 bidang kadang-kadang. Mungkin dia peniaga, mungkin juga pemimpin. Mungkin dia pendakwah juga, mungkin dia juga pemimpin. Mungkin dia ibu-ibu, kakak, mungkin rahim wanita solehah. Mungkin juga satu orang maknanya guru dengan penuh para amilin. Kita pegang 2-3 bidang. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dan jemaah sekalian, sebagai penutup ni pada hari yang berbahagia ni, apabila kita bicara mengenai kegemilangan Islam, dia kena balik kepada hadis Nabi SAW. Kan? Apa yang Nabi SAW sebut?
pasal akhir-akhir zaman ni macam mana, kan? Itu panduan kita. Kita bukan syok sendiri tau, bukan. Kita berdasarkan hadis. Apa yang hadis Nabi sebut pasal akhir zaman, jaga benda tu. Ini belum lagi ujian Dajjal kalau keluar, tuan-tuan sekalian. Oh, Dajjal kalau keluar lagi ujian iman tu berat, tuan-tuan sekalian. Itu belum lagi. Tapi Nabi bagi panduan dia. Macam mana elakkan daripada Dajjal, daripada apa semua. Dan benda tu akan berlaku. Kan? So jadi, tapi Nabi memang sebut akhir zaman nanti akan kegemilangan tu akan balik-balik. Kan? So kita mudah-mudahan kita sempat. Kalau kita tak sempat, kita akan kita biar anak cucu kita besok yang sama-sama menyemarakkan kebangkitan itu. Saya tanya Imam Al-Aqsa, Imam, macam mana pandangan kamu tentang Al-Aqsa sekarang? Dia kata, aku tengok dia hidup lama dengan di Imam, umur dia dekat 70 tahun. Dia kata, aku hidup lama dah. Aku tengok banyak perubahan. Anak-anak muda sekarang ramai dah ke masjid dah. Aku yakin hadis Nabi, kebangkitan itu pasti akan berlaku. Macam kita lah pada hari ni, berapa ramai anak-anak muda dah ke masjid. Kalau 20 tahun dulu kan, anak muda jarang pergi masjid. Sekarang anak muda dah ke masjid. Kan? Anak-anak muda, kan? Maksudnya anak-anak kecil banyak ke masjid. Maknanya dah makin baik, tapi ujian pun makin besar jugalah. Ada juga yang makin jauh, tapi ramai juga makin baik. Kan? So macam kita istiqamah, kan? Kita istiqamah, kemudian kita ajak. Sebab hidup kita bukan kita semata-mata. Kita ada satu, apa yang semua Islam ni ada satu laluan yang Nabi telah sebutkan perjalanan dia tu, kan? Jadi saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama, kan, mengenai kegemilangan Islam lah, dan bagaimana, kan, untuk mengembalikan ataupun untuk kita sama-sama membangunkan lah. Paling kurang di tempat kita. Kita bukan cerita besar-besar rumah kan semua. Bangunkan tempat kita, bangunkan masjid kita ni. Kita dekat Seksyen 13 ada masjid ni, bangunkan betul-betul. Aktifkan. Banyakkan program-program untuk anak muda dan sebagainya. Biar orang lagi mesra dengan masjid, biar jadi masjid tempat penyatuan. Masjid biar jadi tempat tarbiyah, masjid tempat beri kefahaman. Kan? Saya satu hari ada buat satu program di satu masjid. Saya tanya AJK masjid, apa program untuk anak-anak muda? Alhamdulillah Ustaz, kita telah berjaya membuat kursus jenazah kali ke-75. Bagus, tak ada masalah. Itu perlu buat, tapi buat juga program-program yang lain, kan? Semarakkan masjid, semarakkan, kan? Biar kita tengok kenapa pasti 8 golongan anak-anak kita, kan? Kita membesar tu kita tengok, kita aturkan betul-betul, kan? Untuk bukan saja untuk diri dia, kena kehidupan dia, tapi untuk menjaga agama ni, kan? Dan juga negara kita dan juga bangsa. Kenapa bangsa? Sebab bangsa Muslim di sini adalah orang Melayu. Ada juga bangsa lain, tapi majoriti orang Melayu. Hari ini kalau saya nak jadi hero dekat Palestin, bukan saya. Sebab tanah Palestin, bangsa Muslim di sana adalah bangsa Arab. So kuatkan bangsa Arab kat sana, mereka akan kuatkan Muslim kat sana. Hari ini kalau saya pergi ke Uyghur, saya takkan boleh jadi hero kat sana. Sebab bangsa Muslim di Uyghur adalah bangsa Cina. Kuatkan bangsa Cina di Uyghur, kuat Islam kat sana. Nusantara kita ni, bangsa Muslim siapa tuan-tuan Cina? Bangsa Muslim siapa Nusantara ni? Ada bangsa lain tapi bukan majoriti dia. Tanah ini adalah bangsa Melayu, kita adalah bangsa Muslim, kan? So bangunkan bangsa Muslim, kuatlah Islam kat sini insya-Allah, kan? Sekian aku lu qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.